Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita sambung kitab Al-Fawzul Kabir fi Usul Tafsir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. وقوله تعالى ضعف الحياة وضعف الممات أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. وقوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. وقوله تعالى بدلوا نعمة الله كفرا أي فعلوا مكان الشكر نعمة الله كفرا. وقوله تعالى يهدي للتي هي أقوم أي للخصلة التي هي أقوم. وقوله تعالى بالتي هي أحسن أي بالخصلة التي هي أحسن. Masih lagi berkenaan dengan hazaf, maknanya digugurkan kalimah tertentu daripada Al-Quran, daripada ayat Al-Quran. Yang mana kaedah yang telah kita sebut sebelum pada ni, iaitu tidak menyebut dengan lengkap itu lebih fasih lagi. Maknanya dikemukakan ayat itu dengan ringkas, ada bahagian ayat yang digugurkan itu, maka itu lebih fasih, lebih kuat, ijaz dia, mukjizat dia. Maknanya lebih menundukkan pendengar mukhatab itu. Seperti mana meringkaskan itu lebih memberi maksud daripada berjala-jala. Jadi bahagian hazaf ini kebanyakannya yang disebutkan oleh Imam Abdullah, kebanyakannya adalah hazaf mudhaf, hazaf mudhaf, kata nama sandaran, ataupun panggil idhafah. Firman Allah Ta'ala, dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Jika engkau melakukannya demikian, tentulah kami akan merasakan kesengsaraan. Dalam kurungnya itu kesengsaraan yang berganda semasa hidup dan kesengsaraan yang berganda juga semasa mati. Yakni dhi'fa azabil hayah wa dhi'fa azabil mamat. Jadi azab tu tak payah sebutlah. Sebab apa? Sebab sudah dapat difahami berdasarkan kepada siyak itu. Sebab ayat ni dia panggil ayat yang ada takhwif, menakutkan. Jadi cerita hak dalam ayat ni berkenaan dengan gapo ni? Berkenaan dengan Nabi SAW itu mestilah teguh dalam menyampaikan wahyu. Dan Allah SWT sendiri meneguhkan Nabi SAW itu dalam menyampaikan wahyu. Maknanya tidak sepatutnya Nabi ni tergugat dengan tipu daya, dengan tekanan golongan musyrikin Mekah pada waktu itu. Maknanya kalau Nabi itu sendiri tunduk juga, terima tekanan, mengalah, maka tentu Allah SWT akan mengazabkan Nabi sendiri. Maknanya hukum Allah SWT ni, tak, jika diandaikan Nabi sendiri langgar, mana Nabi pun dikira bersalah. Tak boleh. Maknanya khitab kepada umat ni, maknanya kalau kita salah, jangan ada tebing salah tu. Sehingga Nabi sendiri diberi amaran oleh Allah SWT. Kalau Nabi ni, kalau kita baca ayat ni selengkapnya,
Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalaulah kami tidak teguhkan engkau wahai Muhammad, tentu hampir kamu cenderung tunduk, maknanya ikut arah mereka, tunduk di bawah tekanan mereka itu. Idzan la azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kemudian kalau demikian, maknanya kalau kamu tetap juga tunduk, patuh kepada tekanan kafir Quraisy itu, maka engkau sendiri aku akan gandakan azab di dunia, dan akan gandakan azab semasa lepas daripada mati. Ketika mati ataupun lepas daripada mati, summa la tajidu laka alaina nasira. Kemudian engkau tidak dapati tanggungjawab kami untuk menolong engkau. Maknanya kami berlepas diri, maknanya Allah Ta'ala sendiri berlepas diri daripada Nabi. Jadi ini walaupun khitab kepada Nabi SAW, walaupun ditujukan ayat ni pada Nabi, sebenarnya khitab untuk umat ni. Maknanya umat ni kena tetap teguh berada di atas wahyu Allah SWT, jangan berganjak. Maka sebab itulah kita ni diajarkan supaya berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah Ta'ala yang hidup, yang maha mentadbir, birahmatika, dengan rahmat engkau itu aku minta pertolongan, baikilah keadaan diri aku ni kesemua sekali, dan jangan engkau biarkan, kalau engkau biarkan aku ni kepada diri aku sendiri walaupun sekelip mata. Sebab itulah ayat ini menyebut laula azabbatna, maknanya perlu pada keteguhan dari Allah Ta'ala sendiri. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, was'alil qaryata allati kunna fiha. Dalam kitab asalnya was'alil qaryah, tanyalah kampung. Tanyalah kampung asalnya. Jadi kampung ni tidak orang. Kita tak boleh kecek dengan orang. Kampung ni kita tak boleh kecek dengan kampung. Tapi kampung tu maknanya penduduk kampung, siapa-siapa ada. Maknanya tanyalah kepada penduduk negeri Mesir, tempat kami tinggal berdagang, wal 'ira allati aqbalna fiha, dan kafilah yang kami balik bersamanya. Mana kalau tak percaya, kena tanyalah. Jadi di sini dia panggil sebut tempat, tetapi yang dikehendaki yang berada di tempat. Dia panggil dalam nota kita tu dia panggil majaz mursal. Majaz mursal ni maknanya ada yang digugurkan, iaitu ada hubungan mahalliyah. Hubungan mahalliyah ni mana tempat. Tempat dan orang yang berada di situ. Hazaf ini adalah hazaf mudhaf, maknanya buat ahlal qaryah. Jadi tanya kampung maknanya tanya orang di kampung. Macam kita katalah cukup pala. Jadi pala tu mana boleh cukup? Kalau kita cukup buahnya rambut. Dalilnya cukup misah, cukup janggut, cukup jebing. Dah, kita tak kata cukup dagu, cukup apa ni? Pipi keng, dah. Tapi kita kata cukup kepala juga. Maknanya cukup rambut di kepala, cukup rambut kepala. Dia sebenarnya ada syarat. Maknanya kalau kata cukup tu, cukup habis licin lah. Jangan tinggal chopping atas kepala tu. Kalau Nabi SAW lari tu kozak. Mana dia tinggal jambu sikit. Tu Nabi lari. Maknanya orang tu kalau nak cukup habis. Kalau nak sipai belakang. Dua pilihan sahaja. Firman Allah Ta'ala lagi, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar.
Jadi kalau hak kita asas wajullah tu badalu nikmat Allah. Apa kita bubuh habislah. Dia dalam bab terjemah ni tak apa. Dia kira lebih lengkap lagi. Tidak kata kita mandam baiki, tidak. Dia pun kita kena baiki ke bawah, kena tambah. Badalu nikmat Allah. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufra. Tidakkah engkau melihat yang ni dalam keadaan kagum, ajaib, pelik terhadap orang-orang kafir yang telah menukar kesyukuran nikmat Allah dengan kekufuran, dan yang telah menempatkan kaum mereka dalam kebinasaan, yakni melakukan perbuatan pada tempat syukur nikmat Allah dengan kekufuran. Mana takdir dia, alam tara ilal ladzina badalu nikmatallah fa'alu makana syukri nikmatillahi kufra. Dia kena tambah gitu. Tidakkah engkau melihat, maknanya tidakkah engkau merasa pelik dengan orang yang telah menukar nikmat Allah akan kufur. Kalau terjemah lagu tu tak nampak. Maknanya tidakkah engkau merasa pelik terhadap orang yang telah menukarkan nikmat Allah. Maknanya nikmat Allah tadi sepatutnya seseorang itu bersyukur, tiba-tiba dia melakukan perbuatan kufur. Ai fa'alu makana syukri ni'matillahi kufra. Ada juga ditafsirkan bahawa akibat daripada kufur nikmat Allah Ta'ala ni, kerana perbuatan kufur, nikmat tadi bertukar menjadi niqmah, azab. Azab. Maknanya nikmat tu tidak akan ada lagi pada akhir datang, hak adanya azab. Dan mereka itu menempatkan kaum mereka itu dalam kebinasaan. Mana kalau kita kata nikmat ni nikmat Islam lah. Nikmat Islam. Nikmat Islam ni kita kena kekalkan. Nikmat kita dapat wahyu, dapat Al-Quran, dapat sunnah Nabi. Jadi kalau kita tukar sunnah Nabi tu dengan bid'ah, jadi kita sunnah Nabi ada, kita tukar dengan perkara-perkara bid'ah. Jadi akhirnya umat ni dia akan jadi keliru, jadi pening. Hak tubiknya ulama. Ni ulama semacam. Jadi hak sepatutnya ni hadis Nabi hak sahih. Ni sunnah Nabi berdasar kepada riwayat yang mutawatir. Jadi tak ada tu. Dia tukar ada kecek. Kecek tu jadi ni amalan ulama sejak turun temurun. Ada dalam kitab. Jadi tukar tu. Tukar nikmat sebab nikmat Allah ni maknanya kita mendapat wahyu, kita dapat nabi. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah Taala telah mengurniakan nikmat yang besar kepada orang beriman ni, idz ba'atsa fihim. Ketika mana Allah Taala utuskan kepada mereka tu nabi di kalangan mereka juga yang membaca ayat-ayat Allah, yang mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah, mentazkiyahkan mereka. Jadi orang-orang yang meninggalkan wahyu, orang yang meninggalkan sunnah ni, jadi dia tukar kepada amalan ulama. Bukan kita tak seterima ulama, biar tentu dulu ulama mana. Sebab ulama ni dia bukan satu, kita kata, entiti, satu dalil yang tersendiri, tidak. Salah kalau kita kata ulama ni sebagai dalil yang tersendiri. Maknanya kita kata dah dalil ni, hukum ini diasaskan kepada Quran, sunnah, ijma', qiyas. Dah. Jadi ulama tu duduk mana? Nak tak mana? Jadi ulama tu dia kena sebut nama. Kalau kata Nabi tak apalah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata ulama ni ramai. Ulama tidak maksum, kena sebut nama. Imam Syafi'i ke, Imam Baghawi ke, Ibnu Battal ke, Hafiz Ibn Hajar ke, Imam Nawawi. Biar buti dulu. Kemudian dalil mana dia tu pegang. Ulama tu pegang. Kita kena tahu dalil mana. Cara faham dalil pula. Istidlal. Dia dalil. Seorang yang nak memberi pendapat ni sehingga kita kena terima. Kita nak berujuh pula dengan orang. Soal kita nak amal sendiri suku. Maknanya ulama tu kata kita pun beramal. Bereslah. Tapi bila kita nak buat hujah dengan orang, kita nak suruh ikut kita dengan berpegang dengan kata-kata ulama,
Bila kita nak ajak orang pegang dengan kata-kata ulama tu, kita kena buat tubik. Ulama tu dalil mana? Tidak sudah dengan dalil, kena buat mari cara faham dalil. Dia panggil istidlal. Istidlal. Lepas tu, natijah tu biar betul. Kesimpulan daripada dalil, cara guna dalil. Mana banyak perkara lah. Kalau Maulana ni, dah. Dia kata ayat ni kena molek pada Syiah. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufra. Sebab Syiah tu tukar habis. Nabi hak maksum dia kata imam-imam 12 maksum. Hadis Nabi dia tukar kepada hadis Ahlul Bait. Gapo lagi? Perkahwinan dia tukar kepada mut'ah. Cakap benar dia tukar kepada taqiyah. Kebangkitan hari akhirat mereka kata ada raja'ah. Raja'ah. Maknanya hidup semula sebelum daripada kiamat. Maknanya Ahlul Bait ni akan bangun, akan menghukum orang-orang yang merampas jawatan khalifah daripada mereka. Jadi mereka tukar habis. Sebab kalau kita ambil kira lah, perkahwinan ni satu nikmat yang besar, rahmat yang besar pada manusia. Tak? Jadi perkahwinan ni dia ada sistem dia, ada tunai, tak? Ada tunai, ada nikah, ada mahar, ada akad, tak? Dia set belaka dia tu. Tak? Seorang kita tak set tunai. Pakai nikah lalu. Tak boleh dia kena tunai. Sunnah juga tunai ni. Tak? Cuma tidak gaya kita lah. Tunai ni mana cuk, dah pergi cuk. Cuk tu tunai lah. Tak? Kita jumpa wali dia. Tak nanti sarung cicing. Tak? Kita cuk. Gimitok, cara terhormat. Jadi bila perkahwinan dalam Islam ni dia ada semua tu tadi, dengan ada saksi, dengan ada wali, dah. Lepas tu kalau kata cerai, dia ada iddah, dia ada bayar sagu hati, orang panggil mut'ah. Ada berlaku tu. Kalau mut'ah ni, nikah mut'ah, kahwin kontrak, tak ada berlaku tu. Wali tak payah, saksi tak payah, dah. Lepas tu cerai automatik berpisah setelah tamat tempoh. Sedangkan perkahwinan ni dia tak ada tempoh. Lil abad, sampai bila-bila. Maknanya kalau nikah tu mana kita dua ni cerai mati ya. Ya, cerai mati. Siapa dia mati dulu, ya. Siapa dia hidup lagi, masing-masing lah. Nikah mut'ah ni bila ambil syariat, bila tinggal syariat Allah Ta'ala buat mengikut kefahaman sendiri, tukar pada nikah mut'ah, dia tak ada dah, tak ada iddah. Lepas tu tanggungjawab nafkah kalau boleh anak tu atas hak tina tu lah, kalau kata boleh anak. Jadi porak peranda habis. Itu penukaran nikmat Allah Ta'ala oleh golongan Syiah. Jadi syariat tu sendiri adalah nikmat yang menjamin kemaslahatan. Kita jangan anggap syariat ni mana bebanan, taklif, maknanya kita terpaksa kena tunduk. Kita kena ingat syariat ketetapan hukum Allah Ta'ala ni nikmat. Nikmat tu sebab mengambil kira semua orang, sebab ada peraturan. Kalau kita kata traffic light dah, kalau KJL tidak buat peraturan traffic light dah, lagu mana orang tu nak terbit cabai, nak pergi cabai lain payah dah. Tak ada peluang ya dia nak masuk ke tu, dia kita katalah baru belajar lesen ketak-ketak ke apa semua. Jadi ada nikmat untuk orang tu, walaupun bagi kita ada bebanan, tapi sebab kehidupan atas dunia ni kena panggil berkongsi, masing-masing tu kena faham. Kemudian ayat berikutnya, asalnya yahdi lillati hiya aqwam, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang lebih lurus, yang amat betul. Jadi dia dalam terjemah itu dia kata memberi petunjuk ke jalan. Jalan tu dia tak ada dalam ayat. Sifat ke tak ada.
Jadi bila takdir, inna hadzal qur'ana yahdi lillati, yani lil khaslil lati, lil khaslah, menunjukkan kepada sifat, menunjukkan kepada lit tariqil lati hiya aqwam, menunjukkan kepada jalan yang terlebih lurus, yang betul. Mana Islam tu, Al-Quran itu mensyariatkan kepada kita agama peraturan yang betul. Maknanya kalau buat perbandingan Islam dengan agama-agama lain ni, dari segi panduan akidah, panduan syariat, panduan akhlak, memang tak boleh lawan lah. Sebab itulah kalau kita boleh kita arak lah, boleh baca arak ni, Syekh Muhammad Amin Singkiti ni, dia tafsir ayat ni saja. Berapa lah ni? Banyak lah juga ni ayat ni saja. Dalam tafsir dia Adwaul Bayan, tafsirul Quran bil Quran. Ada orang terjemuh kodok tak tahu tu. Bagi itu saja. Maknanya boleh cetak risalah suku berkenaan dengan tafsir ayat ni. Maknanya besar hidayah Al-Quran itu. Bawah tu Ibnul Qayyim berkata, yang ini memberi hidayah petunjuk kepada jalan, keadaan, hay'ah, atau agama yang lebih lurus dan lebih kukuh, lebih sempurna, kemah, tak gogek, kemah keming, tak gogek. Mana satu yang anda takdirkan bersama dengan ifsah, menzahirkan tidak anda dapati zauq balaghah bersama dengan ibahah, mensamarkan. Maknanya lillatihi aqwam ni, dia sebenarnya lebih fasih lagi, tak sebut khaslah ke, at-tariq ke, hay'ah ke, halah ke, gapo lagi, hal lebih fasihnya tu kata lillati, kepada yang lebih lurus. Sebab semua tu masuk belaka, merangkumi belaka. Maknanya kalau kita kata lilit tariq, jalan je, nak jalan jadi sepik lah. Dah. Kalau kata keadaan jadi sepik, amalan jadi sepik, gapo lagi, kata-kata sepik. Sebab itulah Quran ni dia lebih fasih kalau kita tidak takdirkan. Kita kekalkan dengan, dia panggil ibham dia, dalam keadaan sama tadi. Jadi allati tu, yang tu maknanya tidak merujuk kepada apa-apa kata nama, kekal dengan mubham lagu tu. Tu lebih fasih. Maksudnya pengguguran kata nama itu lebih mendalam dan luas maknanya, lebih banyak merangkumi, lebih mencakupi. Kalau dalam mantik dia panggil kasratul quyud tuqallilul afrad. Kalau banyak sifat ni, dia akan mengurangkan afrad dia, individu dia. Macam kita kata, bini kata kepada kita, beli ikan, umum tu tak. Kalau dia kata belikan ikan selayar, dah. Kita beli ikan lolo, marah dia. Dah. Kalau dia kata beli ikan darat, maknanya dia nak ikan darat lah, tidak ikan laut. Tapi kalau dia kata beli ikan, ikut ikan gapo, dia tak boleh nak buat balas dah dengan kita. Kalau kita buat balik ikan kita ko, dah. Ikan tukar ko. Sebab dia kata ikan. Jadi sebut ikan tu dia banyak merangkumi. Maka sebab itulah di sini billati, kepada yang, jadi yang apa jua. Maknanya Quran ni hidayah serba-serbi. Ada belaka hidayah. Bahawa roti ada hidayah. Mana tanya ahli ilmu. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, idfa' billati hiya ahsan. Mana tolaklah kejahatan yang ditujukan kepada kamu dengan cara yang lebih baik. Billati hiya ahsan, mana dengan cara, dengan bitariq, bil hay'ah, bil halah, boleh belaka. Maknanya sama ada kita lawan tu dengan fizikal, merangkumi juga. Dengan keadaan sahabat kita pun molek juga. Tak? Dengan kata-kata saja pun boleh ikut. Maknanya luas, boleh merangkumi. Asalkan hiya ahsan, dengan cara yang terlebih baik. Itu penting. Kepada perkara sifat yang lebih baik. Firman Allah Ta'ala lagi, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun.
Sesungguhnya orang-orang yang telah tetap dari dahulu lagi memperoleh kebaikan dari kami, mereka dijauhkan dari neraka itu. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubadun. Maknanya orang yang telah ditakdirkan sebagai masuk syurga, sebagai orang yang baik itu, maka mereka itu jauh daripada api neraka dengan takdir al-kalimah al-husna. Kalimah tu dengan makna keputusan yang baik, takdir yang baik. Wal-idatul husna, janji yang baik. Ni berkenaan gitulah dia ayat ni. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah Ta'ala tu, semua tu akan jadi batu yang membakar dalam api neraka. Maknanya segala bentuk berhala-berhala, sembahan-sembahan selain daripada Allah Ta'ala ni akan membakar orang yang menyembah dia. Kalau dia sembah kayu, mana kayu ni akan jadi bahan bakar untuk dia. Maka ada timbul iskal, macam mana golongan yang sembah Nabi Isa, orang yang sembah malaikat, pas malaikat ni masuk neraka lah. Kerana orang sembah dia. Jadi Allah Ta'ala jawab, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Orang-orang yang telah kami tetapkan mereka itu dengan keputusan yang benar, yang baik dan janji yang baik, mereka tu tidak akan masuk dalam neraka. Jadi hak salahnya mereka tu sendiri yang menyembah Nabi, yang menyembah malaikat, yang menyembah wali. Jadi wali itu tidak bersalah. Jadi hak bersalahnya musyrik. Di sini berlaku hazaf mausuf. Dia panggil hazaf mausuf. Kata nama sifatan. Al-husna tu makna dengan takdir, innal ladzina sabaqat lahum minna kalimatul husna, ataupun idatul husna, janji yang baik. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka yakni membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam yakni masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Ala ahdi mulki Sulaiman. Ala ahdi mulki Sulaiman. Firman Allah Ta'ala lagi, Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami pahala yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul kamu. Yani ala alsinati rusulika, mana dia melalui ucapan dan lisan para rasulmu. Mana Nabi itu memberitahu dengan kata-kata mereka, janji Allah Ta'ala tu. Firman Allah Ta'ala lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Yakni Al-Quran, walaupun tidak disebutkan sebelum ini. Tapi kalau kira sebenarnya, hal ini lebih molek kita kata, dia bahagian ibdal. Bukan bahagian hazaf. Ibdal ni penukaran. Penukaran lagu mana? Asalnya, inna anzalna Al-Qur'ana fi lailatul qadri. Maknanya guna isim. Isim zahir. Tapi sekarang ni dia guna inna anzalnahu. Jadi dia tak gugur. Tapi dia letak dhamir. Kata ganti nama. Macam kita kata, dalam sejid. Dalam sejid. Dia dalam sejid. Dah. Muhammad dalam masjid. Dah. Jadi Muhammad dalam masjid tukar kepada dia dalam masjid. Itu dia panggil ibdal. Kalau hazaf ni dalam masjid. Orang tanya Muhammad mana? Dalam masjid. Jadi itu apa? Lebih sesuai di sini ni bab ibdal. Jadi ibdal ni dia akan ada nanti bab dia. Penukaran. Maknanya isim zahir, tepat isim zahir
kata nama, ia terai tukar kepada kata ganti nama. Dia, ia. Yang ni Al-Quran walaupun tidak disebutkan sebelum ini. Pengembalian kata ganti nama kepada Al-Quran dapat difahami berdasarkan kepada siyak, iaitu wahyu yang diturunkan. Sebab kalau kita tengok surah ke apa? Surah At-Tin tu, inna apa wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin tu, itu tepat-tepat ia pernah diturunkan wahyu. Wattin, pokok tin. Wattin tu kawasan Palestin lah. Wattini waz-zaitun wa turi sinin. Tu tempat Nabi Musa bercakap dengan Allah Taala. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini Mekah. Maknanya Allah Taala bersumpah dengan tempat-tempat ia pernah Allah Taala turunkan wahyu. Kemudian surah Iqra tu sebagai wahyu yang pertama mesti dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra tu. Kemudian Al-Qadar ni maknanya waktu diturunkan. Waktu diturunkan. Kemudian lam yakunil ladzina kafaru tu sikap manusia terhadap Al-Quran yang diturunkan. Jadi cerita tu cerita Quran belakang. Al-Bayyinah tu sikap manusia pada waktu tu bila diturunkan Al-Quran. Sikap orang beriman, sahabat mereka beriman. Sikap kafir Quraisy, mereka engkar, ahli kitab engkar juga. Hatta tawarat bil hijab, firman Allah Taala, hatta tawarat bil hijab, sehingga matahari melindungi dirinya dengan tirai malam. Yang ini yang tersembunyi hilang matahari dari pandangan. Mana Syah Waliullah kata hatta tawarat bil hijab ay tawaratis syams, hilang matahari itu. Jadi sini ni dia ada perbincangan ni. Asal Maulana dulu dia syarah dah. Ada. Masalah ini masalah hatta tawarat bil hijab ni, sehingga kebaikan ahli tafsir dia kata sehingga tawarat, maknanya hilang matahari, terhijab. Jadi kebaikan ahli tafsir termasuk Syah Waliullah sendiri kata masuk di sini matahari itu hilang. Ceritanya ni dia ada perbincangan ni. 32 surah Sad, 32 surah Sad ini selengkapnya